Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan melihat topik terakhir untuk tajuk masa dan waktu, iaitu selesaikan masalah. Okey. Jadi untuk topik ini kita akan melihat soalan-soalan yang berbentuk seperti ayat di sini, dan kita akan cuba jawab dengan cara menukarkan soalan tersebut dalam bentuk ayat matematik seperti ini. Seperti ini, dan kemudian kita akan selesaikan soalan tersebut dalam bentuk lazim dan mendapatkan jawapan yang kita inginkan. Jadi tanpa masa kita lihat dahulu contoh yang pertama. Okey. Siva bercuti ke Auckland, New Zealand bersama-sama keluarga. Mereka menaiki penerbangan melalui Sydney, Australia. Kira jumlah masa dari Kuala Lumpur ke Auckland. Okey. Maksudnya di sini keluarga Siva bergerak daripada Kuala Lumpur, menaiki pesawat, singgah ke Sydney, kemudian barulah meneruskan perjalanan terakhir ke Auckland untuk bercuti. Okey, jadi di sini telah dinyatakan berapa masa yang diambil untuk setiap perjalanan. Okey, daripada Kuala Lumpur ke Sydney mengambil masa 8 jam 11 minit. Kemudian daripada Sydney ke Auckland mengambil masa 3 jam 11 minit. Jadi soalan di sini jumlah masa. Jadi kita dapat kata kunci dia jumlah, bermaksud kita kena tambah untuk soalan ini. Jadi kita keluarkan data-data yang kita peroleh daripada soalan ini. Yang pertama, okey, KL ke Sydney. Okey, ke Sydney, masa dia ialah okey 8 jam 15 minit. Kemudian daripada Sydney ke Auckland mengambil masa selama 3 jam 11 minit. Okey, jadi cara dia ialah kita nak cari jumlah. Bila dikatakan jumlah, maka kita kena tambah. Berdasarkan data yang ada, kita buatlah satu ayat matematik untuk kita selesaikan soalan ini. Okey, 8 jam 15 minit tambah 3 jam 11 minit. Okey, berdasarkan kepada data yang ada, barulah kita selesaikan soalan dalam bentuk lazim. Okey, 8 jam 15 minit tambah 3 jam 11 minit. Okey. Jadi di sini barulah kita selesai. Okey, kita selesaikan soalan ni. Okey. Kita selesaikan dari sebelah kanan dahulu. Okey, minit. Okey. 5 tambah 1, 6. 1 tambah 1, 2. Baru kita selesaikan yang jam. 8 tambah 3 sama dengan 11. Maka jawapan akhir dia ialah 11 jam 26 minit.
Okey, seterusnya kita tengok soalan kedua pula. Okey. Ayas ni mengambil masa 7 jam 56 minit untuk mengecat 7 helai kain batik yang sama corak. Berapakah masa untuk mengecat 7 sehelai kain batik? Maksudnya 7 jam 56 minit dia dapat secap sebanyak 7 helai. Jadi kalau kita nak cap 1 jam satu sehelai, maka berapa masa yang diperlukan? Okey, maksudnya di sini 7 helai bersamaan dengan 7 jam 56 minit. Bermaksud kamu kena cari masa untuk satu helai saja. Dengan kata-kata yang mudah, kamu terus sahaja bahagi 7. Okey, barulah kita tukar dalam bentuk lazim. Okey, ingat balik tajuk bahagi yang cikgu ajar hari tu. Okey, bahagi 7. Okey, kita jawab secara berasingan. Jam dengan jam, minit dan juga minit. Okey, gunakan sifir 7. Kita mulakan dengan jam. Jadi kita tolak 7. 7 darab berapa dapat 7? 7 darab 1. Maka di sini kita dapat 1 jam. Maka kita selesaikan soalan ni. Kita akan dapat bagi dia sifar. So kita dah selesai di sini. Barulah kita lihat pada 56 minit. Kita tulis dahulu minit supaya tidak terlupa. Okey, kita tengok balik sifir 7. 7, 1, 7, 2, 14, 3, 21, 4, 28, 5, 35, 6, 42, 7, 49, 8, 56. Jadi kita dah jumpa 56, makanya kita ambil 56 ini tolakkan dengan 56. Jadi kawan 56 ni ialah 8. Jadi kita letak 8 di sini. Maka 56 tolak 56 samaan dengan sifar. Maka masa yang diperlukan untuk mengecat satu helai kain batik ialah 1 jam 8 minit. Okey, kita tengok contoh yang terakhir sebelum cikgu bagi latihan pada kamu. Okey. Masa untuk membuat satu biji kek buah ialah 48 minit. Berapakah masa yang diambil untuk membuat 4 biji kek buah yang sama? Nyatakan jawapan dalam jam dan minit. Okey, soalan ni memerlukan kamu membuat 2 langkah. Yang pertama, okey, kita keluarkan dulu maklumat. Okey, 48 minit bersamaan dengan satu kek buah sahaja. Jadi dia tanya berapakah masa yang diambil untuk membuat 4 biji kek yang sama. Maka kita darab sahaja dengan 4. Andaikanlah kek tu dibuat setiap satu, maka kita akan dapat 48 darab 4. Barulah kita selesaikan. Tapi kamu kena ingat soalan ni minta kamu selesaikan dalam masa jam dan juga minit. Jadi kita buat dahulu. Okey, 48 darabkan dengan 4. Pastikan kamu tidak tinggal menulis perkataan minit di sini. Okey, 48 minit darab 4. 8 darab 4, 32. Okey, 3 di atas. Kita darabkan 4 dengan 4 dahulu. Barulah kita tambah dengan 3. 4 darab 4 sama dengan 16 tambah 3 sama dengan
Maka jawapan untuk soalan ni ialah 192 minit. Tetapi disebabkan soalan ni nakkan jawapan kamu dalam jam dan juga minit, maka kita akan tukarkan 162 minit kepada jam dan minit. Dengan cara apa? Kita lihat dahulu. Okey, 1 jam memiliki 60 minit. Okey, kita tulis di sini. 1 jam memiliki 60 minit. Okey, ada dua cara yang kamu boleh guna untuk cari jawapan kamu. Yang pertama, cara yang pertama ni cara yang panjang. 192 minit. Cikgu mula di sini. 192 minit. Yang pertama ialah dengan cara penolakan berulang. Penolakan berulang macam ni lah. Pertama kamu tak yakin kan? Kamu tolak 60 dulu. 60. Maka yang ini kamu akan tambah 1 jam. Maka di sini kamu akan dapat 162 tolak dengan 60, kamu dapati bahawa jawapan adalah 132 minit. Tapi kalau kamu lihat di sini 132 adalah lebih besar daripada 60, maka kamu boleh tolak lagi. Ini kita dapat 1 jam. Kita tolak lagi 60. 2 3 tolak 6 tak boleh, pinjamkan 1, 13. 13 tolak 6 sama dengan 7. Yang ni pun bila dah tolak 60, sini kena tambah 1. Tambah 1 dapatlah 2. 2 jam 72 minit. Selepas itu, disebabkan 72 lebih besar daripada 60, kita kena tolak lagi. 2 jam 72 minit. Tolakkan dengan 60 tambah 1. 3 jam. 3 jam dah dapat. 2 tolak kosong 2. 7 tolak 6 sah 1. Kalau kamu lihat di sini bahawa 12 itu dah kurang daripada 60 minit, maka kita tak perlu tolak dah untuk soalan ni. Maka dapatlah jawapan dia 3 jam 12 minit. Itu cara yang pertama. Cara yang lebih ringkas ialah kamu kena bahagi. Cikgu tunjuk cara bahagi ni. Cara bahagi ni sangat ringkas. Kan kamu hanya lihat pada baki. Cara dia macam ni. Kamu dapat tadi 192 minit bahagi 60. Kenapa bagi 60? Sebab apa? 60 minit mewakili 1 jam. Bila kamu bagi 60, maka nilai yang di atas ni adalah bersamaan dengan jam yang kamu akan dapat. Jadi kita lihat pada sifir 60 dan kamu boleh rujuk pada sifir 6 sahaja. Sifir 6 1 6 2 12 3 18. Jadi sebabkan jadi sifir 60, kamu tak sifar di belakang, kemudian kamu tambah sifar lagi di belakang ni. Tambah satu lagi. 4 sama dengan 240. Sekarang ni kalau kita lihat soalan di sini 162, manakah nombor yang paling dekat dan ataupun yang paling hampir dengan ni? Maka jawapannya ialah 180. 180 bersama dengan 3. Letak 3 di atas. Tolakkan dengan 180. Maka kamu akan dapat baki 12 minit. Dan yang di atas ni ialah jam kamu. Maka berdasarkan baki dan jam yang ada, dapatlah hasil jawapan 3 jam
12 minit. Okey, jadi setakat itu sahaja contoh yang cikgu akan ajar pada hari ini. Moga-moga apa yang cikgu sampaikan kamu dapat faham dan dapat aplikasikan dalam soalan latihan sebentar lagi. Okey, sebentar lagi cikgu akan beri latihan berdasarkan kepada soalan cuba ini. Okey. Jadi cikgu harap kamu dapat jawab sebaik mungkin dengan memahami soalan-soalan yang diberi dan kemudian kamu akan berikan jawapan yang tepat berdasarkan soalan-soalan ini. Okey, jadi cikgu rasa untuk topik masa dan waktu, okey, lepas ni kalau kamu berkelapangan, tolong siapkan buku aktiviti kamu untuk topik masa dan waktu dan kemudian kalau kamu nak cikgu semak, kamu boleh hantar bila-bila masa. Tiada tarikh yang cikgu tetapkan. Dah siap, kamu tunjuk ke cikgu. Ada salah, insya-Allah cikgu betulkan, cikgu akan semak. Okey, jadi pada hari esok atau pelajaran seterusnya kita akan masuk kepada topik yang seterusnya iaitu topik panjang, isi same dan isi padu cecair. Okey, jadi topik ni kita akan belajar pada pelajaran yang seterusnya. Cikgu harap kamu bersedia. Kalau berkelapangan tolong buat semakan dahulu untuk topik tersebut. Jadi setakat itu sahaja apa yang ingin cikgu sampaikan pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam pengajaran yang seterusnya. Okey. Tolong jawab soalan dengan teliti dan semak jawapan kamu dahulu sebelum kamu hantar ke cikgu. Okey. Ini setakat itu sahaja. Bye.